pendengar Ria 897 FM. Sebentar nanti saya akan buka talian. Anda boleh hubungi saya di 669111897. Tapi sekarang ingin saya sempurnakan kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Ia merupakan kiriman email yang saya terima. Datangnya daripada Abdillah. Pengalaman yang beliau ceritakan dalam kisah email ini berlaku pada tahun 2008. Beliau katanya baru saja bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan tahun 2008. Dikatakan oleh Abdillah, pengalaman yang tak dapat dilupakan ini berlaku apabila dia menjaga sebuah factory. Tempat yang disebutkan ini adalah salah sebuah factory di kawasan Tuas. Casey, kalau Casey sebut kawasan Tuas, factory lama. Mungkin ramai yang tahu factory mana yang saya maksudkan di kawasan Tuas. Factory ini waktu itu memang cukup menakutkan dan menyeramkan. Factory yang saya jaga ini hanya beroperasi sehingga jam 9 malam. Dari 9 malam sampai pukul 7 pagi, factory ini tidak beroperasi. Jadi maka itulah, pengawal keselamatan diperlukan untuk menjaga factory yang terbengkalai dari jam 9 malam sampai 7 pagi. Saya telah pun diberikan tugas menjaga factory ini seorang diri. Tidak perlu buat clocking. Tidak perlu, Casey. Factory ini dikelilingi dengan pagar. Jadi hanya satu pintu saja untuk keluar dan masuk. Jadi pendengar Ria 897, saya dibenarkan untuk merukuk ketika bertugas. Saya dibenarkan untuk merukuk ketika bertugas. Tapi kalau nak merukuk, saya kena keluar daripada bilik security ataupun keluar daripada tempat saya jaga untuk mengisap rukuk. Pengalaman yang saya nak ceritakan, katanya pendengar Ria 897, Abdillah menceritakan. Apabila saya nak merukuk, saya keluar. Kalau tak silap saya, sekitar pukul 1 lebih pagi, Casey. Saya sedang menghidupkan rukuk saya. Sambil itu saya berdiri memandang ke arah bangunan di belakang saya, Casey. Wah, bangunannya menyeramkan. Ini kerana hanya tingkat 1 saja yang bercahaya lampu. Yang lain semua untuk menjimatkan elektrisiti, lampu dimatikan. Entah macam mana, sedang saya merukuk ni, Casey, saya melihat bangunan yang ada di belakang saya. Saya terperanjat apabila terperasan di salah satu tingkat dekat bangunan tersebut nampak seperti ada orang berdiri. Saya pun terkejut, kata Abdillah. Bangunan itu sepatutnya dikosongkan dan tidak ada sesiapa dibenarkan naik ke atas. Dan Casey, orang yang terakhir harus kunci bangunan tersebut, tidak boleh naik ke atas melainkan empunya diri melaporkan diri di guard room ataupun di bilik security, kata beliau. Jadi bila saya ternampak orang di atas, saya melambai-lambai sebenarnya. Tapi susuk tubuh yang berdiri itu tidak kelihatan jelas, tapi saya memang pasti ada orang. Tidak melambai balik memberi respon kepada lambaian saya. Saya kemudian mengangkat lampu suluh, menyuluh ke arah bangunan di tingkat di mana susuk tubuh itu sedang berdiri dekat betul-betul koridor. Saya hidup dan matikan torchlight saya beberapa kali. Tapi masih tidak ada respon. Saya rasa muskil. Bagaimanakah orang ini boleh naik ke atas tanpa mendapatkan kunci? Mungkin agaknya orang ini terperangkap. Sebab mungkin yang terakhir, katakan dia orang yang terakhir, terlupa nak periksa dalam bangunan itu masih lagi ada orang lain. Oleh kerana itu, katanya Abdillah, saya masuk balik dalam guard room, saya ambil kunci, Casey. Saya tinggalkan guard room, jalan menuju ke arah bangunan factory yang disebutkan. Bila sampai di hadapan pintu gerbang tangga, saya membuka pintu tersebut. Bangunan itu tidak tinggi, Casey. Tidak tinggi. Bangunan yang saya jaga ni hanya mempunyai beberapa tingkat saja. Saya naik ke tingkat 2 di mana saya ternampak susuk tubuh ni berdiri. Sampai tingkat 2, seluruh koridor, sepanjang-panjang koridor, Casey. Jarak koridor tu memang panjang. Gelap gelita. Jadi,
Saya tengok kiri, tengok kanan, saya pun bersuara. Excuse me, miss, hello, excuse me. Tapi tidak ada sesiapa yang bersuara, Casey. Mustahil. Sedang saya nak ambil lampu suluh daripada poket saya sebelah kanan, terperanjat saya. Apabila tiba-tiba bau wangi meningkat, saya terhidu bau wangi dan sekaligus meremang bulu rumah saya, Casey. Jadi pendengar Ria 897, Abdillah mengatakan, saya batalkan niat saya dan saya yakin yang saya nampak tadi bukan manusia. Sebab mustahil orang tu boleh lari dengan sekelip mata. Saya turun bawa kunci balik. Dalam perjalanan nak pergi ke guard room, saya sempat toleh belakang, tengok di lantai 2, memang tidak ada sesiapa pun. Sejak hari itu katanya, saya rasa takut sangat nak keluar dan memandang ke arah bangunan. Saya tetap bekerja. Nasib baiklah tak perlu buat clocking, Casey. Kalau tidak, macam mana agaknya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam dari peminat Misteri Jam 12, Abdillah. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, apa jua yang diketengahkan hanya satu hiburan. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang dikongsi sama. Berikut kiriman yang ingin saya bacakan sebelum saya jawab panggilan anda di 669-11897. Kisah berikut ini berlaku di sebuah rumah kampung di Batu Pahat. Dan bayangkan pendengar, dalam kiriman email yang dikirimkan kepada saya oleh pengirim seberang tambak yang bernama Nur Atikah, beliau ketengahkan satu pengalaman. Katanya ini berlaku pada malam selepas arwah neneknya dikebumikan. Jadi Atikah menceritakan, setelah selesai arwah dikebumikan, setelah habis doa selamat, semua dah pulang, tinggal saya dan suami dalam rumah. Casey, malamnya, kerana kepenatan satu hari menguruskan jenazah, sedang saya dengan suami tidur, dengar Casey bunyi gegaran di bahagian dapur rumah kampung kami di Batu Pahat. Saya yang terdengar dahulu. Suami saya pun dah masuk alam mimpi. Saya kejutkan beliau. Jadi bayangkan pendengar Ria 897, malam setelah dikebumikan mayat ataupun jenazah si arwah neneknya, sesuatu berlaku dalam rumahnya. Jadi pendengar Ria 897, katanya Atikah, saya terdengar Casey bunyi gegaran kayu. Kuat sangat. Saya kejutkan suami. Abang bangun bang. Bang? Apa yang? Ada apa? Abang dengar tak bang bunyi orang hentak kayu? Jadi saya, katanya Atikah, bangun. Saya ajak suami temankan. Kami suami isteri keluar dari bilik, berjalan perlahan-lahan menuju ke arah dapur. Casey, bila sampai Casey di depan pintu nak masuk dapur, dah tak dengar pun apa-apa gegaran, dah tak dapat rasakan pun apa-apa gegaran. Tapi yang memeranjatkan, apabila saya buka lampu dapur, terperanjat Casey, tengah-tengah dapur Casey. Yang saya tahu, awal tadi meja makan semua saya dah tarik balik di tempat asalnya. Tapi bila ternampak benda ini, saya terperanjat. Casey, nak tahu tak apa yang saya dengan suami nampak? Di dapur rumah saya, Casey, saya rasa tukang mandi mayat lupa nak angkat papan long. Papan long adalah papan yang digunakan untuk dialaskan ketika memandikan jenazah. Jadi salah satu papan long tertinggal. Dan saya rasa punca gegaran yang berlaku dalam rumah mungkin tentang papan long yang tertinggal. Saya terus suruh suami saya angkat, kemudian letakkan di luar rumah. Keesokan harinya, saya menelefon dan kebetulan bila saya telefon, tukang urus jenazah datang, memang kebetulan datang dan nak ambil papan tersebut. Jadi Casey, saya dengan suami malam terkena gangguan ini memang tak boleh tidur, Casey. Teringatkan satu gangguan ini,
membuat saya dengan suami rasa takut sangat-sangat. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Kisi. Saudara, kita teruskan dengan pendengar kita Izan dari panggilan. Dari mana, Izan? Oh, saya di Johor sekarang. Orang Johor. Ada Singapura. Orang Singapura. Tinggal Johor. Tinggal Johor. Jadi Izan, pengalaman anda Izan tentang apa ni? Okey, ini semasa dulu sebelum saya berumah tangga, saya tengah tinggal di rumah bujang. Rumah bujang di kawasan Jurong West. Okey, macam mana how to put the story. Okey. The rumah was macam pelik. Okay, there's only 3 of us yang tinggal kat rumah tu. Saya dalam sebilik, lagi satu roommate in another room, the landlord sleeps in the hall. Then satu malam tu saya terdengar, okay, I was in dalam in my room ni, saya terdengar kat dapur tu macam, saya bukan kat dapur, saya dengar macam ada orang tengah capak-capak pinggan. So I thought apa ni, orang kat atas rumah ke, ada jiran kat bawah, malam-malam ni tengah bergaduh. Orang tengah bergaduh ke apa, tak apalah, tak kisahlah, tidurlah. Esok pagi tu, bila saya masuk ke dapur kat rumah tu, pinggan semua bercabut je sini. Pinggan kat dalam dapur tu semua berterabur kat lantai. So it was strange. Macam mana pinggan ni semua boleh berterabur kat lantai? So I spoke to my roommate. Saya tanya dia, semalam kau ada dengar apa-apa tak? Saya tak ada dengar apa-apa, tapi semalam kena ganggu. Dia cakap, dia balik, dia tengah mabuk, dan he was lying down on the bed. Dia terasa macam ada orang baring sebelah dia. Dan dia cakap, aku rasa macam ada baring sebelah aku, tapi aku tak berani buka mata. Aku boleh ke kiri, rasa macam ada orang kat depan muka dia. Saya siapa ni? And when he was lying down facing the wall, tengah baring straight, bila dia buka mata, dia terperasan ada perempuan hitam pakai baju hitam, ada perempuan tu pakai baju hitam tengah terapung kat depan muka dia, tapi rambut tertutup, tak nampak. He just shouted Allahu Akbar, and then the thing disappeared. Macam tak boleh kita tinggal rumah ni macam selalu weird, selalu dangerous. Itu je lah, Kizzy. Just a short story first lah. Kizzy? Ya, saya. Selamat pengantin baru. Terima kasih ya. Welcome back to work. Terima kasih. Okay. Baik, silakan hubungi saya segera di 669-11897. Daripada pendengar kita yang kirimkan message kepada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak, nama anda dan apakah mungkin kisah yang dikirimkan pada saya 1460722346 dengan kodnya Club KLUB. Di sini datangnya daripada rakan kita bernama Abang Rawi. Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu peristiwa. Saya pernah dipanggil oleh sebuah keluarga memberi bantuan. Katanya di sini yang menelpon saya adalah suami kepada seorang isteri yang terkena sampukan. Bila saya datang rumah ahli keluarga yang terletak di Bukit Panjang ni, Kisi, memang kecoh. Keadaan huru-hara. Dari tangga dah dengar orang terpekik terpukau. Saya sampai depan pintu, saya beri salam. Kisi, keadaan dalam rumah di ruang tamu habis. Kerusi terbalik. Sengit, cushion kerusi tercampak sana sini. Saya masuk, suami pun salam saya, anak-anaknya pun salam saya, dan suami terus memberitahu saya apa yang berlaku. Saya menghampiri isteri pada lelaki yang minta bantuan. Lelaki ini mendapat nombor saya daripada seorang kenalan. Jadi, dengan tidak membuang masa, saya minta izin suami untuk mengubatkan istrinya. Jadi saya ambil kain, saya letak atas kepala dan saya sentuh istrinya menggunakan kain tersebut. Saya pegang, baru nak baca, isteri dia ketawa. Kisi, dia ketawakan saya, Kisi, ketika sedang saya nak meluahkan surah-surah. Jadi saya pun rasa terkejut. Kenapa agaknya keadaan isteri macam ni? Saya pun sambil membaca, pegang tangan saya cuba tanyakan beberapa soalan. Lazimnya kalau kita nak mengubatkan orang, kata beliau,
Kita harus tanya siapa yang menghantar, siapa tuan kamu, siapa nama kamu. Makhluk ini tidak akan beritahu nama dia yang sebenar. Sampailah dia beritahu nama yang sebenar, itu tanda-tanda yang dia nak beralah dengan kita. Selagi itu dia tidak beri, selagi itulah kita tidak akan dapat mengawal dia. Dipendekkan cerita, setelah saya ubatkan isterinya dah selesai, Casey nak tahu tak? Saya pun dah kata pada suami, baik, isteri awak dah baik. Suami menghampiri isteri, memeluk isteri. Kemudian saya suruh suami berikan air. Yang saya bawa bersama merupakan air bacaan surah-surah Yasin. Isteri diberi minum, sapukan ke mukanya. Isteri pun seolah-olah tak tahu apa yang berlaku pada dirinya. Tiba-tiba isteri berbisik, saya dengar, Bang, tengok Diana, Bang Diana. Bang Diana, Bang. Bila saya dengan suaminya toleh, terperanjat Casey apabila ternampak anak gadisnya Diana sedang berdiri di ruang tamu. Badannya rapat dengan tembok. Bayangkan pendengar, ini yang digambarkan dalam kiriman mesej yang dikirimkan kepada saya. Anak kepada yang kena sampuk ni dah terkena rasukan pula ibunya. Anak gadisnya Diana, nama sebenar atau tidak saya tidak pasti. Tapi badannya rapat dengan tembok rumah, mukanya rapat dengan tembok rumah, sambil kepalanya tu seolah-olah dipusingkan seperti orang sedang bersenam. Menghasilkan suara yang garau. Bila saya toleh, rupa-rupanya benda tu yang saya halau keluar dah berjangkit kepada anaknya. Dan bab itulah Casey, bila dah masuk badan anaknya, susah dia nak keluar. Saya terpaksa datang berkali-kali. Setelah lebih kurang 2 bulan lebih Casey, seminggu sekali 2 saya akan datang, bantu mengubatkan anaknya yang kena rasukan ini. Barulah pulih 100%, kerana mereka akhirnya mendengar nasihat saya untuk berpindah ke tempat lain sementara waktu rumah itu disewakan kepada orang lain. Jadi bila si penghantar tak tahu di manakah mereka tinggal, jadi susahlah untuk ilmu itu disampaikan. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Bersama dengan saya Aisyah. Apa khabar Aisyah? Baik, alhamdulillah. Ini panggilan dari Jurong West, betul Betul. Dan Aisyah ada pengalaman tentang apa ni Aisyah? Okay, it happened to me like dah bertahun lama lah. Since masa time primary school dulu lah. Okay, but it's still like so fresh in my mind. It happened to my own sister. Okay. Okay, then that time was back then my mother still around lah. She was pregnant with her first child. Then we went down to this masa tu pergi like barbecue, having picnic, you see, over the weekend dekat Pasir Ris lah. Then my brother-in-law that time cadangkan kita pergi one of the places dekat ujung to korek what is it called, clams lah. Clams. Then after that when we go there, my sister semua, my third sister lah, my third sister ni orang dia very celupa tau mulut dia. Then dia cakap, apa ni tempat ni bau busuk lah, cakap macam gitu. But then my brother-in-law was down in the swamp lah to pick up all those things kan. For that day we get 3 whole bags of black bag tau, you know, trash bag yang kali hitam tu. We get 3 bags of that, no, unbelievable. Then at the same time hujan panas. Then my brother-in-law say, dah semua naik atas. My sister lagi badan 2 kan, first new child, so he say move away lah. Then dah petang itu kan, semua dah nak balik my sister go back to the punya in-law house lah. Then malam lepas pukul 8 lebih gitu, my brother-in-law call us, no. Dia kata, mak mana? Dia cakap. Saya say kenapa? Dan dia cakap, tak ada, kakak ni ada hal sikit, dia kata, tapi kita lolong. Then my first brother-in-law pandai benda-benda gini lah. So he asked my third sister punya husband tu kan, bawa pergi rumah. That time I was staying Bedok, bawa datang rumah. Sedangkan on that particular time I myself was having my period tau. Badan kotor
badan kotor, tapi tak ada apa-apa happen to me, but it happened to my sister. But then bila that thing happen, dia meraung sampai dia kata my yai everything semua turun tanya dia, kau dari mana? Dia kata kau jangan kacau aku, dia kata. Tapi dengan my mother, arwah my mother, she very nice tau. Sampai my mother dah tak boleh tahan nangis. My mother kasih dia air semua. Turn out to be bila my mother kasih dia air, dia tolak my mother lah Casey sampai terletak dekat tembok. Very strong. But lepas tu my yai lah tanya dia, ni siapa, dari mana? Dia kata nama dia apa tak Casey? Nama dia Lahnat, dia kata. Nama dia Lahnat. Jadi kita semua dah macam tak tahu apa nak cakap kan. Dia kata kalau kau nak baik, dia kata sampai masa itu terpekik tolong anak-anak dengan ambil lari lah, apalah, whatsoever lah. Then dia kata kalau kau nak, selamat dua-dua selamat, dia kata kau nak cari satu ikan ni. Kita tak tahu apa ikan je sih. Mencari sampailah arwah yai cakap ikan ni buruk sekali. Dapatlah for 3 days 3 days 3 nights tu cari sampai my brother-in-law go down to Tanjung Pinang to get the fish. Ikan ni ikan yang dah mati atau masih hidup lagi? Hidup lagi. Hidup lagi, nak lepaskan dekat situ. It's like the puffer fish lah. Ikan dia buruk sekali. Sampai my brother-in-law kata muka dia totally buruk sekali. So have to lepaskan dekat sana. Lepaskan dekat sana lah. The fish lepas kat sana dalam berapa hari tu kan. Malam tu dan arwah yai kata dah dilepaskan semua. Sekarang nak buat macam mana? Baru dia kata aku nak kena tahu betul-betul. Tapi betul-betul suara betul-betul tukar lah my sister, not the usual self. Itu yang seram dia. Tapi bila dia dah keluar kan, everybody have to make way for this thing to come out lah. We can feel that there's a gush of wind lah, really strong gush of wind pass by through us. Itu je. Sampai sekarang it's still fresh in my mind. Jadi sampai kena cari ikan tu sebagai apa? Pengganti lah. Sebagai pengganti lah. Sampai some sort of it like that lah. Pasal dia kata my sister punya mulut, shorten up the story, my sister punya mulut kata very celupa. That kind of thing. Because memang my sister ni memang banyak kali dia kena. Tapi memang kalau cerita memang tak habis lah. Terima kasih Yang ini daripada rakan kita bernama Susanti katanya di sini. Apa khabar Casey? Kisah ini berlaku, terima kasih, kabar baik Kisah ini berlaku di rumah saya yang pertama, dan waktu itu rumah yang saya miliki ini adalah sebuah rumah sewa. Rumah sewa yang tidak ada bilik, dan rumah ini bertempat di Holland Village ataupun di Buona Vista, kawasan itulah. Jadi rumah yang dikatakan ni rumah L, rumah yang tidak berbilik lah. Kalau mungkin pendengar-pendengar di luar Singapura tidak kenal tentang di Singapura ni ada juga rumah-rumah yang tidak berbilik lah. Jadi rumah ni seolah-olah ruang tamu dan juga tempat tidur dicantumkan. Ini rumah sewa dan inilah yang dialami oleh rakan kita di salah sebuah kawasan yang dikenali sebagai Holland Village. Jadi Susanti menceritakan waktu itu saya baru dapat rumah tu Casey. Beberapa hari dah tinggal dalam rumah yang disebutkan ini. Jadi anak saya 2 orang, kedua-duanya sekolah. Dan saya baru balik dari kerja malam. Jadi sedang saya mandi dalam tandas, saya ni buka radio, sedang mendengar Ria lah. Entah macam mana tiba-tiba radio saya suaranya dikuatkan sangat-sangat Casey. Sampaikan saya terperanjat. Saya keluar. Selepas mandi ini keluar dari tandas, perlahankan radio. Jadi pada mulanya saya fikirkan set hi-fi saya yang rosak. Sebab tidak fikir yang bukan-bukan yang ada dalam rumah. Sampailah anak saya pernah menegur. Katanya, Mami tahu tak? Bila dia kata dia balik sekolah seorang, abangnya belum balik. Dia balik sekolah seorang diri. Dia masak mi segera, duduk depan TV sedang makan mi, menonton TV. Tiba-tiba televisyen, suara TV dikuatkan dengan sendirinya. Baru anak nak bangun, nak matikan suara tersebut, TV tutup dengan sendirinya. Kemudian televisyen tersebut hidup balik dan tukar-tukar channel depan mata anak. Jadi bila anak diamkan, anak tak ceritakan pada saya, dia fikirkan mungkin televisyen rosak. Dia ceritakan pada saya terperanjat. Dan Casey,
Yang paling menakutkan berlaku, saya sedang tidur atas katil. Anak saya 2 orang anak bujang. Satu berusia 13, abangnya berusia 14 tahun. Sedang baring Casey di atas lantai anak bujang saya tengah tidur ni. Malam-malam hari, televisyen hidup dengan sendirinya. Bayangkan pendengar. Kata Susanti, televisyen hidup dengan sendirinya, kemudian terus pergi ke saluran yang tidak ada cerita. Di mana saluran itu seperti saluran rosak. Saya terbangun, terang benderang Casey. Saya tengok lama tenung. Saya kejutkan anak saya. Ben. Anak saya bangun. Anak sulung saya bangun. Kedua-dua terus melompat naik atas katil ketakutan. Depan mata kami, Casey, katanya pendengar, rakan bayangkan. Depan mata saya dengan anak televisyen. Tukar saluran kuat suara pelan suara dengan sendirinya. Kemudian sekaligus dengar bunyi pintu tandas dibuka dan dihempas. Sekali berlaku dalam rumah kami, rumah sewa di kawasan Holland Village. Kami terpaksa duduk rumah tu untuk seketika waktu. Tapi kami melakukan majlis doa selamat. Casey, saya harus bersyukur kejadian itu menimpa keluarga saya. Kalau tidak, saya tidak akan paksa anak dan diri saya untuk mendirikan solat. Selepas kejadian itu, Pak Long saya menasihatkan saya dan anak untuk solat dalam rumah. Saya ingat lagi, Casey, beberapa solat yang pertama terkena gangguan. Sedang nak solat ni, Casey, tiba-tiba waktu malam, waktu isyak, saya ingat lagi. Anak saya 2 orang berada di rumah neneknya, tidur sana. Saya di rumah seorang diri sebab esok bertugas pagi. Sedang nak solat isyak, baru saya nak angkat tangan, Casey, nampak ada makcik tu menyangkung tepi sejadah. Sebab bila saya nak solat, saya nak angkat tangan ni, Casey, saya pejam mata. Bila pejam mata, buka seketika, ternampak terperanjat, tutup mata balik, buka mata, makcik tu hilang. Saya tak tahu sebenarnya apa sejarah rumah saya. Orang mati ke, makcik meninggal ke, ada hantu tinggal sini. Tapi saya bersyukur tinggal dalam rumah tu untuk seketika waktu. Dan anak saya pun dah mula belajar solat. Kami semua dah mula solat. Gangguan mula reda sedikit demi sedikit. Itulah Casey. Dulu tak pernah dekatkan diri dengan Allah. Selepas kejadian ini, baru dekatkan diri. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Baik, saudara, terima kasih bagi anda yang telah berkongsi pengalaman anda dari kiriman email, SMS dan sebagainya. Dan saya minta kerjasama anda. Satu, kalau anda nak kirimkan surat lah atau kepada saya ni untuk saya bacakan dalam rancangan MJ12. Lazimnya surat-surat yang saya terima ni adalah daripada pendengar-pendengar yang tidak mempunyai kemahiran menggunakan komputer ataupun tak ada internet di rumah. Dan ada juga ketika saya mengendalikan acara seperti tempoh hari, ada seorang makcik datang dan kemudian dia berikan saya sepucuk surat untuk bacakan dalam rancangan MJ12. Dan bila saya suruh beliau ceritakan lah kepada yang lain yang ada di sana tu, kita kongsi-kongsi MJ12, katanya tak boleh sebab dah lambat. Dan awal tadi saya teringat tentang surat tu. Saya dah buka surat. Punyalah wangi surat ni. Wangi sangat Ayolah, saya buka ni, saya sendiri yang terkejut tau. Bau mana datang bau wangi? Sebab tiba-tiba saya tadi sebelum ni dah buka surat lah. Jadi tak perasan sangat baunya, ya. Jadi bila dah baca surat tu, saya letak tepi. Dan bila nak on air tadi pukul 12 ni, saya mula pegang apa yang wangi. Dalam hati bercakap, tak tegur lah Cari maknanya. Dan sekarang ni bila nak baca surat ni, saya ambil surat, dah datang dari surat wangi ni. Ya, kalau boleh janganlah gunakan kertas-kertas yang wangi, sebab ialah meremang dulu rumah baca email ataupun surat daripada kertas-kertas macam ni. Saya akan berehat seketika. Saya akan kembali sebentar nanti bersama dengan anda. Dan jangan ke mana-mana, kisah daripada surat wangi yang saya terima datangnya daripada seorang makcik yang saya jumpa tempoh hari di acara Soul Renovation Contractor akan saya kembali sebentar nanti.
ada yang berkongsi, ada yang beri pendapat pandangan, ada yang suka dengan kisah-kisah. Terima kasih kerana setia bersama dengan saya setiap malam, dan juga ada yang kata di sini awal tadi bila mendengar rancangan Misteri Jam 12 KC, mungkin kebetulan saja tiba-tiba terdengar bunyi burung hantu datang dari tingkap bilik saya. Manalah rumah saya, rumah flat tengah-tengah kawasan Bukit Batok ni ada burung hantu pula. Dan tak pernah dengar pun, ini kali pertama. Bila terdengar terus terdiam sekejap, dan dengan segera saya matikan radio. Jadi apa pun, mungkin secara kebetulan saja. Baik, mungkin jugalah secara kebetulan. Jangan kita terlampau taksub sangat sampai kadang-kala tu terikut-ikut lah. Baik, hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Adik Sacok. Adik Sacok. Nama Sacok dahsyat Jadi panggilan dari mana adik Sacok ni? Saya buat panggilan daripada kerja. Sedang bertugas lah. Seorang diri atau ada rakan? Ada rakan lah. Ada rakan anda bertugas. Okey, dan pengalaman adik Sacok tentang apa? Silakan. Ini berlaku 2 hari yang lepas di rumah saya. Saya baru pulang daripada kerja dekat Bedok Reservoir. Dalam perjalanan tu saya dengar radio nyanyi. Okey, sampai di bawah blok rumah saya, tengah naik nunggu lift. Saya menyanyi. Saya tak bawa apa-apa lah. Waktu tu tak ingat apa-apa. Kisah macam mana tu, saya masuk dalam lift. Lift selalunya tertutup sekejap je, tapi kali ni dia tutup tambah sikit dalam masa 5 minit gitu. Rumah saya tingkat 6. Lepas tu lift tertutup. Tiba-tiba bau wangi sekali dalam lift tu. Saya tak ingat apa-apa lah. Saya cakap, rumah saya semua diri. Saya cuma tak ingat apa-apa lah. Sampai tingkat 6 tu rumah saya keluar, saya baca bismillah, saya keluar, saya tahu kot sebatang sebelum masuk rumah. Itulah pengalaman saya. Ini berlaku 2 hari yang lepas lah. Terima kasih semoga semua selamatlah pada anda dan untuk anda selamat bertugas jangan takut-takut lagi Terima kasih kembali. Baik saudara, kita terus ke hujung talian 669-11897. Ini tentang surat yang saya terima, surat wangi lah saya panggil saya rasa mungkin pengirimnya lupa nak letak nama dalam surat ini, dan saya pun lupa nama makcik yang saya bertanya tempoh hari. Tapi mungkin makcik ni sedang mendengar, anda tahu siapa diri anda, jadi kita panggil beliau Makcik Wangi lah sebab tidak tertera namanya. Saya dah periksa satu surat ni Baik, kisahnya begini. Katanya saya ingin berkongsi sesuatu kepada KC dan juga pendengar Ria 897. Sila baca KC dari mula sampai akhir pengalaman saya. Diharapkan pengalaman berikut ini dapatlah memberikan sedikit iktibar. Penahan, penguat, pengeras badan. Yaman, yaras, ku serah kepadamu. Dia macam bunyi ni. Tak apalah, saya baik, kita jawab panggilan dahulu tadi bila baca saya baca kiriman surat ni bahagian tengah-tengah, tengok macam bagus jalannya apa ni, Yaman nyaras semuanya ku serah badannya ni, apa cerita ni? Jangan baca mentera sudah buat dia mentera-mentera, habis saya tak dapat balik nanti. Okey, 669-11897. Apa jua MJ12, hanya satu hiburannya. Baik saudara, saya rasa ni adalah bacaan-bacaan yang tak perlu saya baca terima kasih tapi bila tadi saya baca surat ni, saya terus tengok bahagian tengah lah, jadi saya akan lebih faham kisahnya. Bahagian tengah ni beliau mengatakan itu adalah betul lah, di sini dikatakan itu adalah satu bacaan mentera yang dikongsi sama dengan saya. Mentera ini boleh saya gunakan kalau ada sesiapa yang nak menghalang
nak menghalang niat saya untuk melakukan sesuatu. Jadi saya baca dan semoga halangan di depan saya akan dijatuhkan dan saya dapat menguruskan tugasan saya dengan sempurna mungkin. Dan dikatakan, tapi ingat Kisi, jangan tersalah baca sebab pernah berlaku pada salah seorang yang beliau berikan mentera ini. Jadi apapun saya tak akan gunakan mentera. Saya kalau pun ada orang yang menghalang, satu saya akan report pada polis. Biarlah polis yang tolong saya. Ni baca-baca ni tak mula. Saya ambil ilmu di dada ni tak cukup. Belum cukup lagi lah. Nak bimbing isteri pun lah. Cukup-cukup makan je. Jadi sama-sama dengan isteri kena belajar agama lebih banyak lagi lah ya. Jadi terima kasih pada Makcik Wangi ni kerana sudi berkongsi. Tapi di sini ada satu paragraf yang diceritakan. Mana pula tadi tu? Sekejap dikatakan di sini setiap setiap mentera yang diberikan kepada seseorang itu, kalau tidak dipraktikkan dengan baik, dengan penuh keikhlasan, mentera apa pun yang dibaca tidak akan mujarab. Selain dari itu juga pantang larang harus diikut. Katanya, misal kata kalau seseorang itu nak mempunyai mentera kekuatan batin, ada juga pantang larang lah, seperti berpuasa daripada makan makanan yang berdarah. Dan kalau tidak ikut pantang walaupun terkena darah tu sedikit, maka mentera yang dibaca tidak terlaksana dan apa yang diimpikan harus kembali kepada seperti sedia kala. Jadi itulah yang dikirimkan. Saya tak nak kongsi lebih lanjut kerana saya rasa ini mungkin tidak sesuai untuk saya berkongsi dalam rancangan Misteri Jam 12. Walaupun wangi pula tangan saya ni Walaupun MJ12 hanya satu hiburan saja. Kita ke ujung talian sekarang. Hello, selamat pagi. Hai, selamat pagi, Kisi. Siapa bercakap tu? Ni Roy, Kisi. Roy pernah dapat surat mentera? Surat mentera tak pernah lagi. Tak pernah Jangan dah. Saya baru dapat ni surat mentera ni. Baik, Roy, panggilan dari mana, Roy? Ya, sekarang saya sedang buat panggilan daripada tempat kerja lah, daerah Jurong. Pengalaman anda tentang apa ni, Roy? Silakan. Ni pengalaman tentang pergi memancing dekat Batu Nam. Orang kata Batu Nam tu orang tahulah kat mana kan. Batu Nam mungkin kalau lebih khusus jangan cakap di kawasan mana, tapi East Coast ke, di Changi ke, macam mana? East Coast. Silakan. Okay. Ni kira pada malam tu tak salah saya malam Jumaat lah. Saya kawan saya 4 orang, kita pergi ke, memang kita dah plan lah lagi East Coast pasal esoknya kita off kan. Jadi ramai-ramai tu 4 orang tu dah ni lah sama-sama jumpa bawah blok. Lepas tu kita naik lori dah 4 orang. Kawan saya bawa, kita pergi nak pergi Batu Nam lah. Jadi dalam perjalanan nak pergi ke East Coast tu, ada antara 4 orang tu, 1 orang tu memang mulut tu memang terlupa. Jadi masa lori tu dia berbual hari ni dapat ikan berapa banyak kenapa dapat. Jadi yang kawan saya satu nama je Din lah kan. Dia cakap harap-harap dapat ikan duyung. Dia cakap gitu. Jadi kalau kita cakap apa kalau kau merepek ikan duyung, sekali yang dia cakap tak apa kalau tak ada ikan duyung, dapat ikan kakak pun jadi. Jadi kita orang ni tak tanya ikan kakak tu apa. Jadi dia cakap ikan kakak tu kakak sipun lah, dia cakap itu kan. Jadi kawan saya cakap kau ni mulut kau betul mesti lupa, sana dah lah keras kan. Jadi dah sampai sana semua ni macam biasa, pasang pasang joran kan, pasang umpan semua kan. Habis pula tu bila kita sampai sana tak ada orang kat sisi dekat yang Batu Nam ni. Kita sampai sana pukul 1:30 pagi dah sampai. So masa kita nak pergi tu memang ada orang, tapi ada yang satu kurang tu dah balik lah kira. Jadi kita sampai sana kita 4 orang je. Jadi kita dah pasang joran, dah pasang umpan, kita lempar. Kita lempar. Okay, sambil dah lempar, kita isap rokok lah. Isap rokok, berbual. Kali yang hairannya, bila kita tengah isap rokok ni, kawan saya yang sini ni, dia dengar macam ada suara perempuan panggil dia tau. Singing gitu. Jadi dia tanya kita, korang dah dengar tak perempuan panggil gini? Kita orang cakap dengan dia lah. Mana ada? Kalau kita 4 orang je kat sini kan. Jadi terus kawan saya yang namanya Sam ni, dia cakap, wah kau tadi tak lupa kan dah kena. Kat sini dia cakap, tak ada lah ni merepek lah, dia cakap gitu. Tak apa. Dia dah berbual. Tiba-tiba Casey yang heran yang Casey bayangkan kalau dapat ikan pun mesti orang kan. Yang herannya ni 4 jurang bergoyang tau. Bila 4 jurang tu bergoyang, 4 berlari. Lari kat jurang tu kira nak tarik lah. Bila kita tarik, yang herannya bila tarik 4 tak ada ikan langsung.
Kita je goreng gitu je. Jadi kalau saya cakap, apa saya gini tak pernah terjadi kan. Okay, jadi buat bodoh lagi ni. Saya lempar lagi. Kalau sekarang kita lempar, kita dah lempar satu, kita nampak orang kira makan keropok. Macam biasa isap rokok lagi. Sikit tengah isap rokok ni, kita orang baring tengok langit lah. Apa-apa semua dah habis makan, dah habis isap rokok, kita tengok baring tengok lah sekat langit lah. Berbual. Okay, tiba-tiba satu joran ni bunyi lonceng tau kiri. Bila bunyi lonceng, kita orang 4 orang ni pandang. Saya tengok tak apa-apa. Okay, tiba-tiba kita bayangkan nampak itik terbang terbalik. Itik terbang terbalik tak apa, lepas tu hilang gitu. Jadi kalau saya cakap, kau nampak apa kau nampak? Jadi kita orang semua cakap nampak lah. Pasal kita orang 4 memang nampak dia lah, memang itik terbang terbalik. Jadi dah nampak gitu, semua dah macam fikiran tau. Okay, tak apa, kita buat bodoh je, dah nampak semua cakap diam. Jadi kalau saya cakap ni semua mulut aksiden ni pasal lah, selupa kayak gini jadi kan. Tiba-tiba lah Casey tengah berbual ni, tiba-tiba Casey bayangkan joran yang orang kata kecil macam gitu itu benda kakak tu bertinggit ke atas joran Casey. Apa lagi, dah nampak gitu, semua cabut Casey, tinggalkan joran, semua cabut. Habis kawan saya yang tu yang celupa demam. Itulah perjalanan cerita dia. Jadi kakak tu boleh tinggi atas joran yang tipis halus tu Itu yang kita herankan tu. Macam mana dia boleh bertinggi. Sedangkan kita dapat, mula-mula kita nampak itik terbalik, itik terbalik, terus hilang. Kali tiba-tiba bila pusing balik, kakak dekat atas joran je. Terima kasih kepada anda sama bertugas. Dan apa cerita terbengah-bengah ni Saya ada je ni kerja kapak. Patut pun dengan berjalan ni. Kerja kapak pun tak cerita juga ke si. Anda bertugas di tempat letak kereta di kawasan mana khususnya? Jurong. Di Jurong. Jadi anda memang ditugaskan dekat kawasan Jurong ni. Kapak malam-malam. Jam berapa anda bertugas, waktu bertugas ni? Kita start kerja pukul 11 siang sampai besok pagi pukul 7. Tapi ini yang banyak cerita ke si. Jadi kalau anda jalan dekat kapak ni, mana yang seram? Kapak, open kapak ataupun multi story? Kebanyakan diorang nampak gula-gula kat Multi Story, tapi paling seram kat Taman Jurong je si. Kalau boleh kongsi sedikit lah di Taman Jurong apa yang berlaku? Yang kat Taman Jurong ni kira, ni saya dengar cerita saya dengar cerita. Kita dulu masa ada Taman Jurong ni, kira Taman Jurong kapak ni, diorang tahu lah, dia main kod-kod Jadi makcik dah kena kat sana. Jadi makcik kena kat sana 2 orang lah, kira 2 orang lah pergi kan. Malam tak boleh 1 orang je si, 2 orang. Okey. Jadi bila malam makcik ni pergi 2 orang lah. Pergi 2 orang biasa masuk kapal, dia scan kereta. Dia tiba-tiba tengah scan kereta ni, satu makcik ni dia senyap. Jadi yang kawan dia satu terus ke depan. Dia ingat kawan dia ikut. Rupa-rupanya bila dia pusing, dia pusing, dia tengok kawan dia berdiri tegak, ada kakak merangkak gini. Itu yang tu dia lari. Jadi bila diorang dah macam gini, diorang komplain kat HDB lah kan. Jadi HDB macam tak percaya kapak ni macam gini-gini kan. So diorang pergi tengok lah. Malam dia pergi tengok. So at the same time bila diorang pergi dengan orang kapak, AGB ni orang nampak dekat atas pokok tu ada kakak. Saya pernah mendapat kiriman email kalau tak silap saya. Ada juga yang kerja sebagai parking attendant ni. Apabila nak saman kenderaan ni, tiba-tiba ternampak tempat duduk belakang ada orang duduk. Tu benar, itu selalu ni kena ban mayat je. Jadi anda pernah lah berdepan dengan van jenazah ataupun kenderaan jenazah? Pernah, tadi baru kena. Jadi untuk anda selamat bertugas lah apa je yang berlaku. Ingatlah kalau kat belakang tu ada orang, jangan takut hantu kena saman jugalah terima kasih. Sama. Kalau semua parking attendant takut dengan hantu, senang aja kita beli satu patung letak belakang, rambut panjang, nak saman pun fikir 2 kali. Baik saudara, terima kasih yang setia bersama dengan saya dan cakap tentang Soul tempoh hari pada hujung minggu yang lalu. Dan saya amat terharu apabila pasangan suami isteri makcik dan pakcik ni, mereka tidak keupayaan untuk berjalan tu tidak begitu baik lah. Menggunakan tongkat besar kedua-duanya dan jalan perlahan sangat-sangat dari jauh-jauh datang untuk berjumpa dengan saya. Saya amat terharu dan saya nak ucapkan terima kasih lah pada makcik dan suaminya pun juga bertongkat. Kedua-duanya jalan, suaminya lebih baik dari isteri lah, dan kita ramai-ramai lah mendoakan semoga kedua-dua suami isteri ini berumah tangga dah 40 tahun kalau tak silap saya kata beliau, tapi tidak ada zuriat lah. Mereka hanya hidup berdua saja dan kekal
tinggal sepanjang 40 tahun. Walaupun dua-dua sakit kaki, jalan perlahan-lahan dengan tongkat besar ni, tetap hidup bahagia. Dia gurau-gurau, dia kacau dia. Saya nak ucapkan terima kasih lah pada makcik dan pakcik yang datang tempoh hari. Memang terharu sangat-sangat. Dan terima kasih juga pada Abang Omar ya, dari Soul Renovation, dengan baik hati telah pun menghantar kedua pasangan suami isterinya pulang ke rumah mereka. Beliau memandulah dan hantar makcik dengan pakcik ni pulang. Terima kasih pada Abang Omar dari Soul Renovation Contractor. Baik, itulah ya, kita berbaik-baik dengan orang, dan setiap kebaikan pasti dapat ganjaran. Bukan sekarang, kita pun tak minta lah, tapi kalau diberikan, itulah adalah satu balasan kita melakukan kebaikan. Baik, yang ini kiriman cakap tentang balasan ni. Ada seorang pendengar yang dikatakan membalas dendam apabila beliau mendapat tahulah daripada sebenarnya kisahnya begini. Saya dah baca kiriman email ni. Jadi dari kiriman email ni saya dah memahami jalan ceritanya. Jadi saya pendekkan ceritalah. Apabila ibunya, ibu kepada anak ni terkena perbuatan orang dan dirawat oleh seorang pakar. Jadi sedang pakar berbual dengan si benda ni lah yang merasuk ibunya, sedang berbual-bual, anaknya dengar apa yang dikatakan. Jadi si yang merasuk ni pula, makhluk ni telah pun mendedahkan nama seseorang. Si anak ni pula menerima bulat-bulat apa yang diceritakan oleh yang makhluk ni lah. Jadi anak ni macam dia rasa marah lah. Engkau rupanya buat mak aku. Kemudian beliau telah pun dengan sendirinya membuat keputusan berjumpa dengan seorang bomoh dan mengenahkan sipulan. Jadi bayangkan, membalas dendam. Akhirnya dipendekkan cerita, terkena teruk keluarga yang dibuat oleh si lelaki ni yang kononnya ibunya terkena rasukan. Akhirnya pendengar Ria 897, apa yang berlaku ni memang menyedihkan sangat-sangat. Dapat tahu anak ni salah ketika rawatan sesi perubatan dijalankan ini. Apa jua yang merasuk ibunya ni telah pun memfitnah orang lain. Jadi si anak ni tidak berfikir panjang, membuat tindakan sendiri mengenakan orang lain yang terkena orang yang tidak bersalah. Jadi salah seorang yang dikenakan ini mendapat kecacatan pada dirinya sepanjang hidup, dan beliau telah pun menceritakan dalam kiriman email di mana saya kongsi dengan anda. Jadi itulah antara perkara yang akan dilakukan oleh syaitan dan iblis ini adalah untuk memecah belahkan, dan beliau sentiasa akan sebarkan fitnah. Jangan kita percaya pada mereka. Ingat, sebab itulah beliau terlampau percaya dan akibatnya orang lain yang terima padanya. Memang kesian, tapi inilah hakikat kisah daripada seorang pendengar yang menggunakan nama Ray, bukan nama sebenar. Kita terus mungkin dengan pengalaman-pengalaman anda yang lain. Apakah mungkin pendapat pandangan anda kisah Ray awal tadi? Ya, kisah Ray yang dikatakan mengambil tindakan tanpa usul periksa lebih lanjut. Kiriman berikut ini adalah pendengar kita yang bernama Sari, berkongsi pengalaman yang berlaku pada dirinya. Kisah yang tak dapat dilupakan. Waktu itu hari Kamis malam Jumaat, Kisi. Hari Kamis malam Jumaat, hujan selebat-lebatnya. Saya ingat lagi, pintu ruang tamu di rumah tidak ditutup. Anak bujang saya sedang tidur di ruang tamu atas sofa. Mungkin tertidur bila menonton TV sebab televisyen pun tak dimatikan. Saya tersadar kerana terkena tempias hujan dari tingkap bilik. Saya bangun, tutup tingkap bilik, keluar bilik. Rumah saya di tingkat 1, Kisi. Ada 2 pintu, pintu depan, pintu belakang. Rumah saya di kawasan Tanglin Halt, Kisi. Saya keluar dari bilik, pergi pintu dapur dahulu, tutup tingkap dan pintu dapur. Marah dalam hati ni, semua tidur tak nak tutup. Saya juga yang kena tutup tingkap, tutup pintu. Bila saya toleh, terperanjat Kisi depan pintu rumah saya. Ada perempuan berjubah hitam, dari atas sampai bawah hitam sedang berdiri. Pendengar Ria 897, hujan lebat. Saya bila dah ternampak tergamam, saya panggil anak saya.
Lukman! Lukman! Anak saya tak sedar, Kisi. Lama wanita berjubah hitam berdiri depan pintu rumah saya. Nasib baiklah pintu saya menggunakan mangga diketak. Entah macam mana saya boleh bergerak. Saya bergerak ke hadapan, susuk tubuh hitam tu dah hilang. Saya tengok atas sofa, anak masih tidur. Saya kejutkan. Lukman, bangun. Anak saya bangun. Saya marah. Kau ni apa tidur ni tak tutup pintu? TV buka. Anak saya bangun, tutup TV. Saya tu ke depan, tutup pintu. Kisi saya masuk bilik balik. Saya dapat lagi bayangkan wajah wanita berpakaian serba hitam berdiri depan pintu rumah saya ketika hujan lebat di kawasan Tanglin Hop, Kisi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik saudara, terima kasih bagi anda yang sedang bersama dengan saya. Setakat di sini saya dapat ketengahkan pengalaman anda. Dan mohon maaf surat yang tadi saya tak dapat teruskan. Yalah, awal tadi saya baca intipati tengah tu seolah-olah beliau nak menjelaskan tentang mentera, tapi atasnya saya tak baca. Bila mula nak baca, sebab baru buka suratnya awal tadi, terbaca pula macam bunyinya macam mentera. Tapi tak tahulah, mungkin surat ni untuk menakut-nakutkan ataupun MJ12 ni memang satu hiburan. Jumpa anda esok malam dan terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan saya di Singapura, di luar Singapura, yang telah memberikan ucapan selamat hari lahir sejak awal semalam sampai tadi. Terima kasih doa-doa anda, terima kasih ya. Apapun jua, terima kasih pada semua. Dan jangan lupa untuk memberikan ucapan tahniah kepada DJ kita, iaitu satu Zai Ismail akan melangsungkan perkahwinan beliau pada 25 November ini nanti. Za akan menjadi pengantin baru. Satu lagi kepada DJ sambilan kami Tanti Yoshida dan suami Azhar yang telah pun kelahiran bayi anak cahaya mata yang kedua lah. Saya dah post gambar bayi mereka di Facebook saya. Tempoh hari saya dan isteri telah pun menziarahi beliau di hospital yang baru. Selamat melahirkan, sihat bayi itu dan tahniah kepada Tanti dan suami dengan kelahiran anak yang kedua ni. Tambahlah keceriaan dalam keluarga. Saya jumpa anda esok malam dan terus bersama Ria Insomnia di Ria 897 FM. Saudara, sekali lagi terima kasih dan ingat, apa jua yang anda dengar dalam rancangan ini hanya satu hiburan. Jangan percaya dan terikut-ikut. Misteri Jam 12.